Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk pembelajaran minggu ni, kita akan bincang soalan 10 di muka surat 121. Soalan 10 ni adalah dalam bab 2. Bab 2 berkaitan dengan SQL. Sebelum kita bincang soalan ni, kita akan ulang kaji balik berkenaan SQL. Untuk ulang kaji SQL ni, saya akan rujuk satu nota iaitu ringkasan buku teks tingkatan 5. Nota ni saya ada upload pergi ke stream ataupun dashboard di Google Classroom. Kamu boleh buka dan baca di sanalah. Jadi di dalam topik ini SQL, 2.1 membina pangkalan data hubungan menggunakan SQL table. Apa tu SQL? SQL ni terbagi kepada 3 lah. Data, bahasa tarifan data, DDL, Data Definition Language. Bahasa pengolahan data, DML, Data Manipulation Language. Dan juga DCL, Data Control Language, bahasa kawalan data. Untuk data definition, kita gunakan arahan SQL untuk mencipta dan mengubah struktur pangkalan data. Contoh arahan dia ialah create, alter dan juga drop. Create ni untuk cipta, alter untuk ubah, drop ni untuk kita delete pangkalan data lah. Kemudian untuk manipulasi data di dalam jadual, kita boleh guna arahan select untuk pilih, insert untuk tambah, update untuk kita ubah suai, dan delete lah untuk padam. Kemudian data control language DCL kita guna untuk mengawal capaian, contoh grant, revoke. Yang ini kita tak akan tengok detail lah. Yang akan kita tengok contoh sum, kira jumlah, minimum, maksimum dan lain-lain. Kita tengok balik di sini. Ini contoh arahan SQL lah. SQL command, DDL, create, alter, drop. Yang lain-lain tu kita tidak belajar sangat lah. Kemudian insert, select, update, delete. Ini contoh arahan yang sudah diringkas dalam bentuk jadual lah. Kamu boleh baca balik. Arahan create table. Ini kamu ada buat dalam kerja khusus lah. Saya rasa semua sudah buat yang ini. Kita create table untuk homestay dan juga used car. Kamu buat table menggunakan arahan ini. Kemudian untuk buah suai kita guna arahan alter. Untuk tambah ataupun tambah medan baru pun kita guna alter table, add. Ini arahan dia lah. Nama jadual, jenis, nama medan, jenis data dan size. Kemudian untuk ubah dan sebagainya, modify ataupun alter ataupun change nama medan. Kemudian untuk hapus kita guna alter ataupun drop. Kemudian yang seterusnya ialah arahan untuk sisip atau tambah, kita guna insert into nama jadual. Di sini nama jadual lah, nama medan. Nama medan ni ialah attribute lah. Kalau kita buat ERD, dia ialah attribute. Value nilai yang kita masukkan. Kemudian padam kita guna delete. Where ni ialah condition. Syarat. Condition ataupun where tu ialah syarat. Contoh delete from nama jadual. Kemudian syarat dia, nama medan dia sama dengan nilai. Ataupun kalau kita kemas kini, update nama jadual, set nama medan sama dengan nilai baru. Where ada syarat dia. Nama medan, nilai tertentu. Nanti kita akan tengok. Kemudian ini menggunakan SQL untuk mendapatkan semula data menggunakan group by ataupun order by. Maksudnya kita panggil data di dalam jadual. Kemudian kita akan paparkan dia balik mengikut kita groupkan dia dan juga kita susun dia order by. Order by ni ialah susun. Susun sama ada
secara menaik atau menurun. Maksudnya dari A ke Z ataupun susunan Z ke A. Okay, select nama medan. Kemudian from nama jadual, daripada jadual mana. Where, apa syarat dia. Kalau ada syarat yang lain, and. Ada juga kita guna or. Maksudnya salah satu syarat lah. Okay, kalau ada lagi, and lagi. And dan syarat yang kedua. Kemudian kalau delete, ini delete from nama jadual where nama medan sama dengan apa nilai yang kita nak bagi di situlah. Biasanya kalau nombor sama dengan 65. Okey, kita nak syarat yang nilai dia 65. Tapi kalau dia ialah perkataan, contoh syarat nama sama dengan Ali. Okey, kalau Ali dia ialah aksara ataupun string, kita kena buat pengikat kata. Kalau nombor, tak perlu pengikat kata. Okey, kemas kini ataupun update pun sama. Update nama jadual, kemudian kita set nama medan baru. Nama medan kepada nama baru. Okey, contoh nama medan tu ialah nama sama dengan nama P. Contoh kita nak letak P tu ialah nama pelajar. Okey, jadi nanti nama medan yang nama tu dia akan bertukar kepada nama P. Where nama medan dengan nilai tertentu saja. Yang tertentu saja kita tukar, kita letak apa nilai dia. Okey, ini arahan untuk group by. Select nama medan, nama atribut dia from jadual. Okey, jadual apa, kemudian group by. Group by medan yang mana? Medan nama ke, medan tingkatan ke, medan kelas ke, medan umur ke. Itu medan. Kemudian satu lagi order by. Order by maksudnya kita akan susun ikut nama atau ikut kelas. Okay, contoh ni kelas. Kalau kita kata order by kelas, dia akan susun ikut kelas lah. Halim dulu, kemudian Amal. Okay, kemudian fungsi average, sum, minimum, min and count. Ini fungsi untuk sum untuk mengembalikan jumlah nilai. Okay, ni dia punya syntax. Select sum nama medan from nama jadual. Ada perkataan sum, kemudian nama medan tu di dalam kurungan. Sama juga dengan min, mengembalikan nilai yang terendah di dalam jadual. Okay, kalau kita tengok soalan 10 tu, dia ada nilai di situlah. Nanti kita akan tengok minimum dalam kurungan apa nama medan tu, kemudian nama jadual, from nama jadual. Di hujung dia, sintek dia semicolon. Maksimum, kita mengembalikan nilai tertinggi dalam medan tertentu. Select max. Okay, max sintek huruf besar, kemudian nama medan dalam kurungan, from nama jadual, kemudian semicolon. AVG, average. Average ataupun purata. Kita akan kira jumlah semua, kemudian bukan kita yang kira, komputer akan kira, database akan kira, kemudian dia akan select medan mana yang akan kita kira purata daripada jadual mana, kemudian dia akan papar nilai purata. Count, bilangan. Okay, count ni jumlah bilangan record. Okay, 10 record. Kalau ada 10 record, dia akan paparlah 10 di situ. Select nama medan from jadual. Okey, sudah kita tengok di sini. Kita akan buat soalan tersebut. Soalan 10. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk dulu macam mana kita nak wujudkan jadual itu dalam database. Untuk bina jadual pelanggan soalan 10, kita buka XAMPP lah. Okey, buka XAMPP. Masih ingat XAMPP? XAMPP kamu install di komputer, kemudian kamu buka XAMPP. Okey, sekarang XAMPP dah terpapar, kita start Apache dengan start MySQL. Kemudian kita buka admin MySQL. Okey, ini PHP MyAdmin untuk kita bina jadual tadi, jadual soalan 10 iaitu jadual pelanggan ataupun table pelanggan. Yang pertama sekali apa kita buat? Kita buat database dulu. Okay, yang dibagi di soalan 10 itu cuma
nama jadual. Nama jadual dia ialah pelanggan. Okey, kita tengok balik soalan 10. Saya buka di sini ya, soalan 10. Ini soalan 10, dia bagi nama table ataupun nama jadual ialah pelanggan. Okey, untuk database dia, database kita bagilah apa-apa nama database, contoh produk. Ini jual produk, jadi kita bagi nama database itu ialah produk. Okey, sekarang kita klik di database. Kemudian tengok di sebelah kiri ni ada new, klik di new. Kita akan buat satu database yang baru. Di sini database kita letaklah tadi kita nak letak di situ produk kan, produk. Okey, buat nama database huruf kecil saja, kemudian create. Tengok di kiri ni, di senarai ni ada sudah produk, klik di produk, kemudian kita buat table. Table tadi nama dia pelanggan. Okey, kemudian kita tengok berapa attribute yang ada di situ. Ini adalah attribute ya. Attribute ataupun dalam database disebut medan. Okey, medan atau field. Okey, berapa dia punya medan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi sekarang kita buat 5 table di situ. 5 kolom. Okey, 5 kolom. Kemudian klik go. Di sebelah kanan ni ada go, klik go ini ya. Masukkan semua maklumat di dalam jadual, kod nama, kod kawasan, nombor telefon, jumlah. Okay, kalau tengok sini kod dia dalam bentuk nombor, jadi kita guna integer. Nama dalam bentuk string ataupun varchar, kemudian kod kawasan. Okay, tengok di situ 615, kita guna integer. Ikut ejaan dia, kod K, 22K huruf besar. Nombor telefon integer, jumlah float.